Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, tetamu-tetamu Allah, kekasih-kekasih Allah sekalian. Terlebih dahulu marilah di kesempatan yang penuh dengan keberkatan ini, di dalam majlis ilmu yang bersama-sama kita malaikat-malaikat Allah yang mulia-mulia, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya kita dipanjangkan umur sehingga dapat bertemu sekali lagi bersama-sama saya di dalam siri pengajian di masjid kita di Kota Damansara ini, dan dipanjangkan umur kita dalam keadaan kita diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Kita telah dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurnanya, alhamdulillah, dan telah pun menyambut Aidil Fitri Al-Mubarak. Bahkan hari ini siang tadi macam-macam program untuk memenuhi Syawal Al-Mubarak ini dengan majlis-majlis terbuka, rumah-rumah terbuka, sehingga ada di antara tuan-tuan perempuan hari ini saja 5-6 tempat 5-6 tempat pergi menghadiri majlis rumah terbuka sempena Aidil Fitri Al-Mubarak, alhamdulillah. Teringat saya kepada ucapan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Islam yang tersohor di seantero dunia buat masa kini, di dalam menyampaikan khutbah Aidil Fitri beliau di kota Qahirah, Mesir. Beliau menyatakan, man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana qad mat, wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyul la yamut. Ucapan beliau dalam bahasa Arab, man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana qad mat. Barang siapa yang menjadi penyembah-penyembah Ramadan, barang siapa yang menjadi hamba-hamba Ramadan, fa inna ramadhana qad mat, sesungguhnya Ramadan telah pun meninggal, Ramadan telah pun berakhir. Apa maksud sesiapa yang telah menyembah Ramadan ataupun menjadi penyembah-penyembah Ramadan, hamba-hamba Ramadan? Maksudnya ialah
Di dalam bulan Ramadan saja mereka mengenal rumah-rumah Allah. Berulang alik ke masjid-masjid, ke musallayat, ke surau-surau. Luar Ramadan seolah-olah mereka tidak mempunyai sebarang hubungan dengan masjid. Man kana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana qad mat. Barang siapa yang menjadi penyembah-penyembah hamba-hamba Ramadan, ingat, Ramadan telah mati, Ramadan telah berakhir, Ramadan telah berlalu. Yakni dalam bulan Ramadan pagi Quran, tengah hari Quran, petang Quran, malam Quran, lepas tarawih Quran, dekat nak subuh Quran. Luar Ramadan Al-Quran telah ditinggalkan. Sampai hari ini 13 hari raya sekali pun tak nak pegang. Itu maksudnya baru Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ucapan beliau. Saya sebut tu sebab apa? Nak ajak kita muhasabah dan insaf dari kita. Pentarbiahan, pendidikan, asuhan yang kita dapat di dalam Universiti Ramadan selama sebulan secara teori dan praktikal, kita telah keluar daripada Universiti Ramadan tanggal 1 Syawal yang lalu sebagai graduan daripada Universiti Ramadan. Apakah kesan dan pengaruh ibadah dalam bulan Ramadan yang ada di luar Ramadan? Dalam bulan Ramadan sebagaimana yang dinyatakan tadi, pagi kita baca Quran, tengah hari kita baca Quran, lepas asar baca Quran, lepas maghrib baca Quran, lepas tarawih baca Quran, sahur baca Quran. Lepas Ramadan di mana kita tinggalkan Al-Quran? Muhasabah diri kita, cek diri kita, koreksi diri kita, selak lembaran-lembaran diary hidup kita sebanyak 1 Syawal sampai hari ini. Agak-agaklah berapa kali dah aku pegang Al-Quran? Berapakah muka surat dan lembaran-lembaran Al-Quran yang telah aku selak dan aku tatap, aku renung, seterusnya aku membacanya. Dalam bulan Ramadan ramai orang-orang yang begitu gairah untuk membantu al-fuqara wal masakin, fakir miskin. Luar Ramadan seolah-olah kita tidak memiliki sebarang hubungan persaudaraan pun dengan orang-orang fakir miskin. Man kana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana qad mat. Barang siapa yang menjadi penyembah-penyembah hamba-hamba Ramadan, ingat Ramadan telah berlalu. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang benar-benar menjadi penyembah-penyembah Allah, hamba-hamba Allah, ingat bahawa innallaha la hayyul la yamun. Allah tetap hidup dan tidak akan mati buat selama-lamanya. Itu sifat Allah. Maka beliau menyatakan kun rabbaniyya wala takun ramadhaniyya. Jadikanlah dirimu sekalian sebagai hamba-hamba Rabb, hamba-hamba Allah. Janganlah kamu membiarkan diri kamu menjadi hamba-hamba Ramadan. Boleh faham tak maksud dia? Maksud dia tak faham, sebab saya bercakap depan orang-orang educated semua yang mengaji di masjid Kota Damansara ni. Semua kita bagi sikit dia boleh tangkap lah, dia boleh faham lah. Okey, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyya. Jadikanlah dirimu sekalian sebagai hamba-hamba Rabb, hamba-hamba Tuhan. Jangan jadikan dirimu sebagai hamba-hamba Ramadan.
Maka para salafus salih yang terdahulu menyatakan bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bi'sal qaum, sejahat-jahat, seburuk-buruk, sejelek-jelek kaum itu ialah kaum yang macam mana? Qaumul la ya'rifuna Allah, ialah kaum yang tidak mengenali Allah illa melainkan fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan sahaja. Itu seburuk-buruk kaum, yakni dalam bulan Ramadan dia berulang alik ke masjid, dalam bulan Ramadan dia rajin baca Quran, dalam bulan Ramadan dia rajin beriktikaf, dalam bulan Ramadan dia rajin dengar tazkirah, dalam bulan Ramadan dia rajin bersedekah, dalam bulan Ramadan dia menyantuni anak-anak yatim. Luar Ramadan tidak berlaku perkara itu. Maka bi'sal qaum, seburuk-buruk, sejahat-jahat, sejelek-jelek kaum itu ialah qaumun la ya'rifuna Allah, ialah kaum yang tidak mengenali Allah illa fi Ramadan, melainkan dalam bulan Ramadan sahaja. Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik yang hadir pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita di luar Ramadan untuk terus kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni Allah Taala pilih kita untuk main mengaji, untuk datang ke majlis ilmu. Kebetulan saya datang ke Kuala Lumpur ni, hantar anak saya belajar tahfiz Al-Quran di Setiawangsa dengan Al-Fadhil Ustaz Said Fadli Al-Yamani. Jadi dalam perjalanan balik saya singgah, saya beritahu kepada saudara Fadil kita, saya ada kekosongan. Maka Alhamdulillah dia memberi laluan dan ruang untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan di sini pada malam ni. Nanti saat lagi lepas kuliah saya balik, sampai rumah pukul 2 pagi, 3 pagi. Esok lepas solat subuh bertolak ke Kota Baru, Kelantan, melalui Igrik, sebab esok malam saya ada ceramah di masjid, sebuah masjid di Kota Baru, di Wakaf Baru, Kelantan, dan malam esok di Masjid Bandar Tanah Merah. Jadi Alhamdulillah malam ni dapat bertemu dengan tuan-tuan perempuan. Malam ni saya nak baca hasil bacaan saya dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Al-Imamun Nawawi telah memuatkan di dalam kitab tulisannya Nasaihul Ibad. Nama kitab tu Nasaihul Ibad lil Imam An-Nawawi. Di dalam kitab tersebut memuatkan kata-kata syaqa iblis bi khamsati asya. Syaqa iblisu bi khamsati asya. Iblis menjadi celaka. Syaqawah, kecelakaan. Syaqa, celaka. Iblis menjadi celaka bi khamsati asya, sebab 5 perkara. Tuan-tuan perempuan nak tulis. Tak mau tulis pun tak apa. Kalau tulis dia ingat, dia lupa, dia selak balik catatan dia, note dia boleh ingat balik. Nanti balik di rumah anak tanya, ayah pergi dengar kuliah Ustaz Sobri tadi, dia kata apa? Tak apa nak ingat, selak balik catatan kita dalam notebook kita, boleh cerita balik ke anak kita. Atau balik sekali lagi masa nak makan malam dengan isteri tanya, abang pergi dengar kuliah dekat masjid tadi, ustaz mana? Bagi tahu, kata Ustaz Sobri Arsyad.
daripada Tasik Gelugong seberang Perai Utara Pulau Pinang. Dia bagi tajuk apa? Dia cerita tentang satu isi kandungan kitab Nasaihul Ibad, mengatakan syaqa iblis menjadi celaka bi khamsati asya, sebab 5 perkara. Apa perkara? 5. Yang pertama, lam yuqirru bidzambi. Sebab pertama iblis menjadi makhluk yang celaka sebab lam yuqirru bil zambi, tidak mahu mengakui dosa-dosanya. Itu perangai iblis, sikap iblis, ciri-ciri utama yang ada kepada iblis laknatullahi alaihi. Maka kalau kita pun tak mau mengaku kita buat dosa, makna kita pun tiru perangai iblis. Na'udzubillahi min zalik. Ada orang dia perasan, dia kata macam dia tu tak ada dosa. Jadi sebab pertama iblis menjadi celaka sebab apa? Lam yuqir bidzambi, tidak mahu mengakui dosanya. Jadi kita anak-anak Adam ni semua pernah buat dosa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bunu Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap orang anak-anak Adam itu pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah siapa? At-tawwabun, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Kalau saya baca tak betul, Ustaz Hasan tolong betul. Ustaz Hasan kita ada kat tiang, dia orang lama di Subang ni. Selalu kita duduk dengar suara dia dalam radio, ceramah agama. Dia pangkat lebih senior daripada saya. Jadi kalau saya ada tak kena datang mana-mana, Ustaz Hasan tolong betul. Kullu bunu Adam khata, setiap orang anak Adam pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi banyak orang, banyaklah dosa, masing-masing dosa. Ustaz dosa cara ustaz, doktor dosa cara doktor. Doktor pun buat dosa ke ustaz? Buat dosa. Macam mana contohnya orang aksiden. Aksiden mati, hantar pergi mana? Ambulans hantar pergi mana? Hospital. Doktor buat pembedahan untuk buat postmortem. Dia belah dada, dia belah perut, dia buang organ-organ yang ada dalam dada, dalam perut, buat pemeriksaan semua. Lepas tu dia tutup balik. Sebelum tutup dia sumbatkan kapas. Legit. Organ tak tahu pergi mana. Kadang-kadang ada doktor yang menjual organ, ambil duit kadah. Masya Allah. Dosa ke tak dosa? Dosa cara doktor. Tu saya bagi contoh. Orang meniaga dosa juga, nisa cara meniaga. Orang meminta gula, nak beli sekilo 1000 gram, dia timbang 850 gram, hak 150 gram kita tak cukup, dia makan cara haram. Dosa ke tak dosa? Dosa. Orang jual daging dosa ke? Kok mana orang jual daging dosa, ustaz? Orang nak beli daging fresh,
daging sembelihnya di Malaysia. Jadi malam tu dia sembelih 3 ekor. Sebab apa? Sebab nak raya baru ni orang minta banyak nak beli daging, sembelih 3 ekor. Dalam waktu yang sama dia campur dengan daging frozen. Dia bawa keluar daripada peti ju awal-awal, lembut elok saja. Esok dia gantung daging hak fresh, di bawah dia potong siap-siap daging frozen punya, import punya, kemudian darah atas tu turun, dia lomok dengan darah, nampak macam daging fresh tak? Dia campur, dia goy sekali, dia tipu, berdosa dalam meniaga. Ada orang meniaga minyak contohnya, meniaga minyak, orang amanah kat dia jaga minyak, dia jual minyak, jual cara haram, black marketnya. Kalau atas darat ni jual dalam tong, dia pergi jual tengah laut no, daripada kapal dia pindah ke kapal yang lain. Masya Allah, berkapal-kapal. Haram kata haram, haram, berdosa. Itu sebagai contoh, banyak lagi lah. Jadi kullu bunu Adam khata, setiap orang anak Adam pernah buat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang buat dosa orang yang bertaubat. Kita bertaubat banyak-banyak insya-Allah. Oi, jual minyak tengah laut tu pakai sikit-sikit berjuta. Orang macam kita boleh jual minyak tak tengah laut? Tak boleh. Yang boleh jual minyak tengah laut orang besar-besar, sebab dia ada kuasa. Pakai telefonnya, kapal datang ambil minyak tengah laut, dia pindah, dia pakai satu alat, dia boleh pindah daripada tangki dalam kapal itu mai kat tangki ni balik. Masya Allah. Hak tu meniaga tu kira hebatnya. Tak apa, nak cerita kita apa? Dosa. Punca iblis menjadi makhluk Allah yang mendapat laknat dan celaka sebab apa? Lam yuqir bizzambi, tidak mahu mengaku dosa. Yang kedua, tulis dulu, walam yandam, nadima yandamu, tidak pernah menyesal dengan dosa-dosa dia. Itu panggil iblis, buat dosa tak mau menyesal, buat dosa tak mau menyesal. Itu sifat iblis sehingga beliau mendapat kecelakaan. Sebab ketiga mengapa iblis mendapat kecelakaan, walam yalumma nafsah, tidak mahu menyalahkan diri sendiri, tidak mahu menyalahkan diri dia. Itu panggil iblis tak? Buat salah, buat silap, buat dosa, tak mau mengaku kesalahan, tak mau mengiktiraf kesalahan sendiri, sebab iblis menjadi celaka. Manakala sebab yang keempat yang menyebabkan iblis menjadi celaka ialah walam ya'zam 'ala taubah. Saya ulang balik, yang keempat walam ya'zam 'ala taubah, tidak pernah berazam untuk bertaubat. Tidak pernah berazam untuk bertaubat. Walam ya'zam 'ala taubah, tidak pernah berazam untuk bertaubat. Yang terakhir, yang kelima, wa qanata min rahmatillah, dan berputus asa daripada rahmat Allah. Sifat apa? Suka putus asa. Wa qanata min rahmatillah, dan berputus asa daripada rahman Allah. Sesiapa yang berputus asa daripada rahman Allah, orang itu telah mengambil ciri-ciri ataupun sifat-sifat utama yang menonjol pada iblis laknatullahi alaihi.
Apa? 5 perkara. Cek balik, saya ulang. Lagi kita sambung seterusnya. Syaqa iblisu bi khamsati asya. Iblis mendapat kecelakaan sebab 5 perkara. Lam yuqir bidzambi, tidak mahu mengaku melakukan dosa. Yang kedua, walam yandam, tidak pernah menyesal setelah melakukan dosa. Yang ketiga, walam yalumma nafsah, tidak pernah mengkritik, tidak pernah mengutuk, tidak pernah menerima kesilapan dirinya. Yang keempat, walam ya'zam 'ala taubah, tidak pernah berazam untuk bertaubat. Yang kelima, wa qanata min rahmatillah, dan berputus asa daripada rahmat Allah. Kita mohon lindung dengan Allah daripada bersifat dengan sifat-sifat ataupun perangai-perangai iblis itu. Ingat elok, nun elok, dhabit elok, catat elok. Lepas kuliah lagi, WhatsApp. Hantar pergi kat anak kita, hantar pergi kat kawan kita, hantar pergi kat kenalan kita, hantar. Supaya ilmu yang dapat malam ni di masjid kita dapat kita kongsikan dengan seramai-ramai rakan, teman dan kenalan kita. Seterusnya, wasa'ida Adam bi khamsati asya. Sa'ida, Adam alaihi salam mendapat kebahagiaan pun kerana 5 perkara. Nabi Adam alaihi salam sa'ida, menjadi bahagia, bi khamsati asya, juga dengan 5 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama, aqarra bidzambi, mengakui melakukan dosa. Mengakui buat dosa, mengakui bersalah, itu sifat Nabi Allah Adam yang harus kita ikuti. Nabi Adam, Allah Ta'ala pesan, wala taqraba hazihi syajarah, jangan sekali-kali kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, jangan sekali-kali kamu mendekati pokok ini. Allah Ta'ala larang Nabi Allah Adam dan Hawa alaihi wassalam supaya jangan mendekati pokok. Pokok apa? Pokok khuldi. Allah Ta'ala kata wala taqraba, jangan dekat. Dekat pun jangan, apatah lagi makan. Itu hukumnya tu dalam bahasa Arab. Uslub penggunaan bahasa Arab, gaya bahasa Arab, wala taqraba, jangan sekali-kali kamu berdua, wahai hambaku Adam, wahai hambaku Hawa, kamu berdua ni aku larang, jangan mendekati pokok tu. Dekat pun jangan. Bila dekat pun jangan. Makan boleh tak? Boleh, lagi tak boleh. Macam Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri perbuatan zina. Hampir pun jangan, dekat pun jangan dengan zina, apatah lagi melakukan perbuatan zina. Lagi-lagi lah tak boleh. Itu maksud dia. Dua-dua tak dekat. Tiba-tiba iblis dengan kelicikannya telah mempengaruhi dan memperalatkan Hawa alaihassalam. Maknanya iblis, kalau kita orang lelaki ni, dia tak boleh nak kalahkan, tak boleh nak tundukkan kita dengan tipu daya dan teknik-teknik penipuan dia yang licik itu. Senjata utama dia akan pakai orang perempuan. Jadi orang perempuan selalu jadi alat apa? Alat iblis. Bukan orang perempuan iblis dah, diperalatkan oleh iblis. Maka dia pun main pujuk, dia rayu, dia pujuk, dia rayu, dia tipu Hawa alaihissalam. Akhirnya
Hawa alaihi salam pun pujuk Nabi Allah Adam alaihi salam. Dia pujuk di antara kelemahan orang lelaki ni, dia kalah dengan pujuk rayu orang perempuan. Itu realiti. Contohnya lah, contoh awal Ramadan yang lalu, isteri kita duk cadang nak tukang kapet baru. Kan? Kita kata tukang berapa kapet baru beli raya atau lepas ya. Tak hui lagi pun, tak hui. Tak haus lagi pun, tak hui lagi pun. Duk elok lagi, bunga pun tak kelabu, duk fresh elok lagi. Kapet orang tamu tu. Isteri kita cadang nak tukang baru. Pasal tetamu adik-beradik nak datang daripada jauh nak main raya rumah dia. Di kota Damansara. Peringkat awal, suami tu kata kita tak usah tukar barulah, ada pun elok dah, baru beli tu lepas ya. Kita hantar pergi kedai, terus dia cuci balik, suruh dia whack balik, naik cantik elok balik, tak payah tukar. Tak apa, mai tengah bulan Ramadan, 15 Ramadan dia ulang balik. Kita tak usah pergi basuh lah, kita pergi beli hak baru lah bang. Kita pun masih lagi bertahan, tolak lagi pujuk rayu dia. Mai dekat nak raya 27 Ramadan dia ulang kali lagi. Kita terus ajak dia, jom kita pergi tengok kat kedai kapet mana, adik pilih yang mana you nak. Masya Allah. Pasal apa? Kita suka tewas dan kalah dengan pujuk rayu orang perempuan. Itu kita kena mengaku. Tak kira apa, tuan-tuan jangan marah kat saya. Kadang-kadang sofa ruang tamu tu duduk elok lagi. Beli raya atau lepas kulit, leather, kulit, Masya Allah, beribu-ribu. Mai raya atau ni nak tukang pula dah. Tak mau tukang, dia tarik muka. Tak tarik muka, com, tak manis-manis langsung. com, tarik muka 14 orang tua kata. Sampai dekat nak raya pun nak tarik muka juga. Kita pun akhir-akhirnya ajak dia pergi tengok, pilih hak mana berasa nak pilih. Dia pun pilih ikut cara dia. Tengok satu set 7,000. Duk petang 27 Ramadan dia main tang. Nabi Allah Adam tak mau mendekati pokok tu, apatah lagi nak makan buah khuldi. Tapi iblis guna senjata utama dia, guna Hawa alaihissalam. Akhirnya oleh kerana permintaan isteri tercinta ni, tak upaya, bukan takat hampir, pergi dekat pokok ambil buah makan terus. Masya Allah. Pergi pokok tu ambil buah buat apa? Makan terus. Masya Allah. Sebab musabab itulah Allah Ta'ala mengeluarkan mereka daripada syurga Allah. Kesilapan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam itu diakui, aqarra bidzambi, mengakui dosa. Itu sebab Nabi Allah Adam mendapat kebahagiaan. Bila kita mengaku kita buat dosa, maka akan datang perkara yang kedua. Perkara yang kedua, sebab Nabi Allah Adam mendapat kebahagiaan apa dia? Wa nadima alaihi, dan menyesal di atas dosa tersebut. Masya Allah. Bila kita mau mengaku kita buat dosa, akan datang satu perasaan daripada dalam mendorong kita untuk apa? Untuk menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa nadima alaihi. Perkara kedua yang menyebabkan Nabi Allah Adam mendapat kebahagiaan ialah menyesal terhadap kesilapan dan dosanya. Jadi kita kalau pernah buat dosa, kita kena menyesal. Macam-macam lah, sebab kita ni bukan malaikat.
kita manusia biasa yang Allah Ta'ala anugerahkan penciptaan manusia biasa ini berdua elemen yang paling penting, rohani dan jasmani. Rohani, jasmani, rohani, jasmani. Maka kadang-kadang kita telah melakukan kesilapan. Maka dengan kesilapan itu kita kena menyesal terhadap dosa kita. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Mungkin kita tak pernah bunuh orang. Mungkin kita tak pernah bunuh orang, tapi ada orang yang dia bunuh orang, dia tak perasan kata dia bunuh. Dia bunuh anak dia sendiri. Masya Allah. Macam mana Ustaz kata dia bunuh anak dia sendiri? Isteri dia mengandung 4 bulan. 120 hari. Bila 4 bulan telah ditiupkan roh. Tiba-tiba macam mana tak tahu isteri dia tak mau anak tu. Dia anak, isteri dia tak mau. Iblis masukkan senjata dia. Duk mengandung elok 4 bulan dulu, tiba-tiba tak mau. Dia paksa suami dia untuk pergi gugurkan kandungan dalam rahim dia. Pergi cari doktor. Pergi pula doktor tak Islam. Dia pentingkan apa? Al-fulus. Dia kata boleh kita gugurkan kandungan anak Ayub 2,000. Sanggup bayar 2,000? Masya Allah. Doktor tu buat proses. Dia bagi satu suntikan. Suntikan itu dalam kajian saya hancur janin dalam perut tu. Masya Allah. Punya powernya ubat tu. Dia bagi satu suntikan saja. Janin dalam perut tu hancur. Lepas tu sedut dia keluar seketui, tangan putih 3, kaki putih 4, mata terkeluar. Masya Allah. Bunuh anak. Dosa ke tak dosa? Dosa apa? Dosa membunuh. Masya Allah. Tak payah pakai bom macam orang bom Altan tu ya. Kan? Pakai satu suntikan ya, bayar 2,000. Janin yang hancur yang disedut tu pitak lah mana? Takkan nak pergi tanam di perkuburan orang Islam kot. Pergi bubuh kat tandas. Flash. Hilang. Itulah kezaliman di zaman moden yang dilakukan oleh sebahagian umat manusia yang tak ada perasaan gentar, gerun dan takut terhadap ancaman Allah. Bunuh anak sendiri. Masya Allah. Dosa kata dosa? Dosa. Maka sebab kedua Nabi Allah Adam alaihi salam memperoleh kebahagiaan ialah wa nadima alaihi, menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, walama nafsahu. Apa dia? Menyalahkan diri sendiri. Jadi kita kena sanggup mengakui kita buat salah. Yang ketiga. Yang keempat, yang merupakan sebab musabab Nabi Allah Adam naik memuncak menjadi hamba yang bahagia ialah wa asra'a fit taubah, bersegera di dalam bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita nak Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, kita kena banyak bertaubat. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Di kesunyian pagi sebelum kita mendirikan salat subuh, sama ada berjamaah di rumah ataupun datang ke masjid, kita bangunlah lebih awal sikit, ambil wudu elok-elok, pakai pakaian menutup aurat, hampak sejadah, sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, sunat taubat 2 rakaat, kemudian berzikir dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Beristighfar, merintih, memohon keampunan daripada Allah terhadap dosa-dosa lalu yang pernah kita lakukan. Kita buat dosa. Dunia moden yang serba mencabar ni, macam-macam dosa dilakukan oleh umat manusia. Macam saya kata tadi, ustaz buat dosa cara ustaz, wakil rakyat buat dosa cara wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri buat dosa cara ahli Dewan Negeri. Maksudlah ahli parlimen buat dosa cara di parlimen, menteri buat dosa cara menteri, perdana menteri buat dosa cara perdana menteri, raja-raja buat dosa cara raja-raja, agung buat dosa cara macam-macam. Sebab apa? Setiap orang anak Adam pernah melakukan dosa. InsyaAllah kita berhenti sebentar untuk memberi laluan dan meraihkan azan yang akan dikumandangkan oleh muazin kita. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatu al-qa'imah ati Muhammadan والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Perkara yang keempat yang menyebabkan Nabi Allah Adam jadi mulia, mendapat kebahagiaan, wa asra'a fit taubah, bersegera di dalam bertaubat. Jadi bila kita pun buat satu-satu kesilapan, terlanjur melakukan dosa, jangan lambat-lambat, jangan tangguh-tangguh, terus bertaubat. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita. Yang keempat, manakala yang kelima, faktor utama yang menyebabkan Nabi Allah Adam alaihi salam memperolehi kebahagiaan, sebab apa? Walam yaqnut min rahmatillah, walam yaqnut min rahmatillah, tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah maha luas, jangan putus asa dalam apa bidang sekalipun. Dalam masalah mendekatkan diri kita dengan Allah, dalam masalah bertaubat kepada Allah, walaupun dosa kita sebesar mana, kita jangan putus asa, mohonlah, munajatlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguh hati kita. Allah akan memampunkan dosa kita, sebab di antara sifat penting yang menyebabkan Nabi Allah Adam alaihi salam meraih kebahagiaan di sisi Allah di dunia dan di akhirat, sebab apa? Walam yakhnut min rahmatillah, tak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. 5 perkara. Jadi kita kadang-kadang kita buat sesuatu urusan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dulu. Jangan putih asa, terus minta, terus mohon kepada Allah. Bangun awal-awal pagi sebelum masuk waktu subuh, salat tahajud 2 rakaat, salat
taubat 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat, istighfar, mohon ke Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Meniaga, kadang-kadang menghadapi masalah, kita kembali ke Allah. Kembali ke Allah, kita minta. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Man, barang siapa, tak kira siapa, saya ke, tuan-tuan ke, bapak-bapak ke, kakak-kakak, ibu-ibu belakang sana, tak kira siapa, adik-adik, anak-anak kita yang sedang di medan perjuangan dalam bidang pendidikan dan pengajian, ada abang-abang, datuk-datuk dalam menguruskan perniagaan dan sebagainya, banyak istighfar. Man, barang siapa, tak kira siapa, umum. Lazimal istighfar, yang melazimkan dirinya selalu beristighfar, mohon ampun Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja, Allah Ta'ala akan menjadikan untuknya daripada sebarang kesempitan makhraja, jalan keluar. Ada masalah, ada halangan-halangan dalam urus niaga kita, istighfar banyak-banyak. Menghadapi kesempitan, kita dah projek tu nak dapat, orang lain main sekat, macam-macam. Beristighfar kepada Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja, Allah akan jadikan untuknya daripada sebarang kesempitan makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah Ta'ala akan menjadikan segala kesusahannya akan terbuka. Susah, sempit, payah, tersimpui, terkunci, Allah Ta'ala akan buka kunci simpulan-simpulan tersebut dengan sebab beristighfar. Kemudian Allah, Nabi sambung lagi, Masya Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya daripada jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Powernya apa? Istighfar. Marilah sama-sama kita beristighfar bersama saya 10 kali. Kita gemakan alunan istighfar dalam masjid yang barakah ini malam ini bersama saya, dengan kita membayangkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Moga-moga berkat istighfar beramai-ramai malam ini, Allah mempermudahkan urusan kita, merongkai permasalahan kita, membuka pintu-pintu yang tertutup, membuka seluas-luasnya pintu rezeki yang halal untuk kita, insyaAllah bersama-sama saya. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Beristighfar banyak-banyak. Sebab Nabi kata apa? Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, yang sentiasa beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja, Allah menjadikan untuknya daripada sebarang kesempitan itu jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, daripada sebarang kesusahan itu Allah Ta'ala memberi pembukaan, wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki kepadanya daripada apa? Jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar banyak-banyak. Ajak isteri, ajak anak-anak, setengah jam sebelum masuk waktu subuh, semua pakat dah ambil wudu, elok-elok dah, pakat-pakat sembahyang tahajud masing-masing, buat lengkong, buat bulatan. Istighfar suami isteri bersama-sama anak-anak, kemudian panjatkan doa ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah segala niat kita yang baik-baik bila-bila masa sahaja akan dimakbulkan dan ditunaikan hajat kita oleh Allah yang bersifat maha berkuasa. Insya-Allah selesai masalah kita, dan macam-macam doa yang boleh kita amalkan. Doa yang ma'thur, doa yang ada dalam Quran. Maka malam ni saya bawa himpunan doa Rabbana, 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 berpuluh-puluh doa yang ada dalam Quran yang dimulai dengan perkataan Rabbana, wahai Tuhan kami. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa boleh dapatkan doa ni di belakang sana, nak balik nanti insya-Allah. Percuma. Saya cetak setakat ni dah habis 100,000. Saya edarkan, dan doa memohon kebahagiaan yang saya bagi sebelum Ramadan yang lalu, kalau yang tak dapat pun boleh dapat di luar sana, dah habis 300,000 keping dah semenjak awal Ramadan sampai ke hari ini. Tuan-tuan perempuan dapatkan doa-doa ini, ambil banyak-banyak, bagi ke anak, bagi ke menantu, bagi ke kawan, bagi ke kenalan yang datang cikgu malam ni, ambil 50-60 keping, bawa pergi sekolah hari Isnin ni, bagi ke anak murid dalam kelas, bagi seorang satu. Yang datang malam ni mungkin anggota polis daripada IPD yang terdekat, ambil banyak-banyak, bagi ke anggota polis di balai tuan-tuan. Yang datang malam ni mungkin seorang doktor di tempat kerja dia, di hospital, ramai jururawat, bagi dekat semua jururawat. Tolong edarkan doa Rasulullah SAW, pakat-pakat berdoa. Sebab ad-du'a'u silahul mu'min, kata Nabi, doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Oleh kerana pagi esok saya akan bertolak ke Kota Baru daripada Pulau Pinang melalui Baling dan Gerik, maka saya tidak berhasrat untuk menyampaikan kuliah secara lebih panjang, dan saya menyadari tuan-tuan perempuan juga akan menjalankan tugas masing-masing. Maka marilah sama-sama kita tutup majlis kita
dengan sama-sama menadah tangan ke langit mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Ya. Okey, soalan. Jika seorang pemimpin melakukan dosa terhadap rakyat, perlukah ia meminta maaf daripada rakyat dan bagaimana caranya? Wajib seorang pemimpin meminta maaf kepada rakyat sekiranya ia benar-benar melakukan dosa kepada rakyatnya. Cara nak minta maaf kepada rakyat, nak pergi jumpa seorang-seorang tak mungkin. Contohnya seorang pemimpin tu, pemimpin negeri mana? Negeri tu nama dia negeri A contohnya. Pemimpin dia nama Haji B. Rakyat di negeri dia 1.3 juta. 1.300.000 orang. Macam mana dia nak pergi jumpa seorang-seorang? Tak mungkin. Maka sekarang ini teknologi maklumat yang canggih ada. TV ada, sahabat ada, majalah ada. Saya sebagai seorang bekas menteri besar di negeri A, semasa saya diamanahkan memerintah negeri ini, rakyat yang berada di bawah jagaan saya 1.3 juta orang, saya pernah melakukan kesilapan dan dosa terhadap mereka. Dengan ini secara terbuka saya memohon maaf dan ampun daripada seluruh rakyat yang pernah saya lakukan kesilapan dan dosa, dan mohon saya kepada tuan-tuan sekalian supaya menghalalkan makan minum saya. Selesai masalah. Dia telah buat pengisytiharat terbuka sebab dosa yang dilakukan kepada seluruh rakyat. Jadi sanggupkah orang tu dia nak buat pengisytiharan dan memohon maaf secara terbuka? Jadi kalau kita minta maaf secara terbuka pun tak salah, dan Allah Ta'ala akan angkat martabat kita di sisinya sebab sifat keterbukaan dan pengakuan kita terhadap kesilapan dan dosa kita. Wallahu a'lam. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu-ibu, bapa-bapa kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami yang terdahulu, dan juga Engkau ampunkanlah juga dosa-dosa isteri-isteri kami yang banyak membantu kami, menolong kami, mendorong kami untuk kami mendekatkan diri kami denganmu ya Allah. Engkau ampunkanlah juga dosa-dosa semua anak-anak menantu kami serta cucu-cucu serta zuriat kami ya Allah. Engkau ampunkanlah juga dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup apatah lagi yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, Engkau jinakkanlah nafsu-nafsu kami yang liar ini, Engkau bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu seluas-luasnya untuk kami, dan pintu-pintu keampunan-Mu untuk kami ya Allah, dan Engkau bukakanlah pintu-pintu syurga untuk kami di akhirat nanti, dan Engkau masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu jua ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.